Okay, so Assalamualaikum semua. So saya akan sambung video yang saya share di dalam psikologi tadi. So video yang saya share tu berkaitan dengan P-type diode dengan N-type diode. Okay, so dia ada beza antara P-type dengan N-type. Alright, so next saya sambung dengan diode as a rectifier. Okay, semiconductor diode allows current to pass through it in one direction only. Because of this, diode are called rectifier. So maksudnya kat sini, diode ni hanya membenarkan arus untuk lalu pada satu arah sahaja. Okay, so kalau arah dari bertentangan, so opposite direction, dia akan block, dia tak bagi current tu lalu. Okay, thus the diode we use as a change AC into DC. So maksudnya diode tu digunakan untuk menukarkan arus AC kepada arus DC. Okay, a process is called rectification. Maksudnya proses ini dipanggil sebagai rectification. Okay, rectification is the changing of AC into DC by using diode. So maksudnya diode tadi kita gunakan dalam proses untuk menukarkan daripada arus AC kepada arus DC. Okay, so dalam proses itu dipanggil sebagai rectification. Okay, so kita ada dua jenis rectification. So kita ada first adalah half wave. Okay, so kalau kita tengok sini, ini adalah input signal. So input signal awak adalah dalam bentuk AC current. Okay, sebab apa AC current? Kita ada dua cycle kat sini, negatif, positif, negatif, positif. Okay, so apa yang berlaku? Okay, so disebabkan dia arus ulang alik, so maksudnya positif ni dia akan keluar pada direction yang ini. So color merah ni menunjukkan ini adalah pergerakan positif. So bila dia lalu kat sini, so bila dia lalu kat sini, kita nampak anak panah dia sama dengan anak panah diode. So maksudnya arah yang sama. So dia akan membenarkan arus untuk lalu. So bila dia lalu kat sini, kita prompt CRO kat sini. Okay, kita akan letak CRO kat sini. So kita akan dapat wave. Okay, sebab kita dapat wave, sebab apa? Voltage yang kita supply adalah akan lalu semua pada awak punya resistor di sini, di bahagian ini. Okay, so and then dia akan back balik, dia akan pergi sini, dia akan pergi sini. Okay, so next. So kalau dia adalah negatif, okay, negatif apa yang berlaku? Okay, negatif dia akan lalu daripada arah yang bertentangan pula. Bila cycle negatif, so arus akan lalu daripada sini. Okay, dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sini. Okay, and then dia akan naik lalu kepada awak punya perintang, and then dia akan back balik pada diode awak. Kat sini kalau kita tengok anak panah antara diode dengan awak punya current, dia bertentangan, opposite direction. So means kalau dia opposite direction, diode tak akan benarkan current untuk lalu. So apa yang berlaku? So kalau kita tengok kat sini, bahagian sini tiada voltage drop. Sebab apa? Voltage drop tak dapat lalu kat sini. So kat R ni tak ada voltage. So maksudnya kat R ni tak ada arus. So bila tak ada arus, dia kosong bahagian bawah ni. So next, kalau kita pergi positif balik, dia lalu balik ikut atas. So bila dia lalu ke atas, so dia boleh lalu diode tadi. So sama juga kita repeat, kalau dia negatif, dia akan lalu ikut bawah. So bila lalu ikut bawah, so diode tadi tak akan benarkan dia lalu. So dia akan dapat kosong pada kawasan negative cycle. Alright, so the wave form of the voltage across resistor is called a half wave rectified waveform. So maksudnya dia half wave lah, dia tak full. So dia hanya ada satu saja, and then dia kosong, and then dia ada satu. So inilah half wave. Okay, so smoothing capacitor. Alright, so kita tengok kat sini smoothing capacitor. Kita letakkan capacitor di bahagian sini. Okay, capacitor ni tujuan dia adalah to store charge. Okay, to store charge. Okay, so bila dia simpan charge, maksudnya dia akan keluarkan charge balik. So apa yang berlaku? Dia akan jadi sebagai bateri sementara. Okay, so kita tengok kat sini. So kita akan tengok kat sini, function kapasitor adalah untuk store charge. Okay, sekarang kita tengok apa yang berlaku. Okay, so bila positive cycle berlaku, so dia akan keluar bahagian atas. So bila dia keluar bahagian atas,
dia akan boleh lalu diod. Bila dia lalu diod, current akan pergi macam ni, dia akan pergi sini, dia akan pecah dua lah sebab macam ni. So bila dia lalu bahagian atas, apa yang akan berlaku? Dia akan store charge dalam kapasitor awak. So dia akan simpan charge dalam kapasitor. Dalam masa yang sama, voltage tadi akan pergi kepada resistor awak. Okey, dia akan pergi pada resistor awak, dia akan back balik kepada kedua-dua ni, dia akan back balik kepada sini. Okey, so once bila belah negative cycle, dia lalu ikut bawah. Bila lalu ikut bawah, okey, dia patah balik, okey, dia lalu sini. So sekarang current tak boleh nak lalu sebab dia opposite direction dengan awak punya diode. So bila opposite direction pada diode, current tak boleh flow. Bila current tak boleh flow, dia akan jadi kosong. Tapi kat sini apa yang berlaku? Bila current tak boleh flow, sekarang function kapasitor ni akan digunakan sebagai bateri sementara. Kapasitor ni yang akan keluar awak punya charge untuk bekalkan supply kepada awak punya resistor. So apa yang berlaku? So kalau kita tengok kat sini, okey. So bila kita tengok kat sini, bila masa current tadi drop, bila masa nak turun kepada negative cycle, dia turun ke bawah. So apa berlaku? So kapasitor tadi dia akan ambil tugas sebagai bateri. So dia akan pastikan current ni lebih steady. Maksudnya kita akan ada voltage dia juga. Okey, kita akan ada voltage dia juga. So kita nampak kat sini. So once bila current tadi voltage tu naik, bila positive cycle, okey, so apa akan berlaku? Dia akan charge. Okey, dia akan charge. And then bila current tadi drop, bila voltage tadi drop, so dia akan charge, dia akan gunakan kapasitor sebagai awak punya supply. So kat sini kita nampak current tadi tak ada nak jadi kosong. Kalau kita tengok sebelum tadi, half wave rectifier tanpa smoothing system, so maksudnya dia akan jadi kosong. So kalau kita ada lampu, kita akan nampak lampu kita akan blinking. Dia menyala, dia padam. Dia menyala, dia padam. Tapi kalau dengan ada smoothing, so lampu kita tu dia akan malap sedikit. Sebab dalam proses ni kalau kita tengok dia akan drop sikit. Tapi dia akan drop, dia malap, tak terlalu malap, masih lagi cerah. Tapi kita tak nampak kelihatan dia seperti dia sedang berkelip. Tapi kalau dia adalah kosong, macam kita tengok tadi half wave, dia ada nyala, lepas tu dia padam. Dia nyala, dia padam. So dia akan menyebabkan kita akan nampak dia punya blinking dia. Okay, so kat sini kita nampak kapasitor function dia adalah untuk memastikan awak punya voltage tu sentiasa ada pada awak punya alat perkasan, alat perkakas elektrik tersebut. Okay. Alright. So inilah kapasitor yang kita gunakan sebagai untuk store charge. So bila kita katakan bila voltage drop, maksudnya bila cycle tu nak turun ke bawah, positif tu nak turun ke bawah, so kita akan gunakan charge yang ada pada kapasitor untuk supply kepada awak punya resistor. Kalau kita ada alat elektrik, dia akan supply kepada alat elektrik. Kalau kita ada bulb, dia akan supply kepada bulb. So itulah function kapasitor yang kita gunakan dalam rectifier, rectification, supaya dia menjadikan current awak lebih steady ataupun lebih katakan lebih smooth. Okay, alright. So next kita pergi kepada full wave. Okay, so full wave rectification. So kita tengok kat sini, the waveform of the voltage across the resistor is called a full wave rectified waveform. So kita tengok apa yang berlaku. Okay, untuk positif dengan negative cycle, kita tengok apa yang berlaku. So kalau dia positif, dia keluar ikut atas. Okay, so bila dia keluar ikut atas, so dia nak lalu kat sini, tak boleh. Sebab apa? Dia adalah opposite direction, dia tak boleh lalu kat sini. Okay, so dia hanya boleh lalu sini sahaja. So bila dia lalu kat sini, dia boleh lalu kat bawah ni tak? Lalu bawah ni pun tak boleh. Sebab apa? Dia akan jadi opposite direction. So dia lalu kat sini. Okay, dia lalu sini, dia lalu sini, dia lalu kat sini, dia lalu kat sini. Okay, sekarang dia takkan lalu atas. Sebab apa? Atas nak balik-balik ke current atas. So dia lalu bawah. So bila dia lalu bawah, dia lalu pada perintang ni membenarkan sebab dia adalah pada same direction. Dia akan pergi sini, dia akan pergi sini, dia akan balik-balik. Okey, ini transformer. Okey, transformer ni macam lebih kurang plug awak lah. Okey, dia akan back balik. Okey, so sekarang kita pergi kepada negatif pula. Okey, kalau negatif cycle. Ya,
Okey, bila keluar negatif, dia keluar ikut bawah. So, bila keluar ikut bawah, kat sini kita nampak. Kalau dia lalu kat sini, tak boleh. Okey, sebab apa? Dia opposite direction dengan ni. So, dia akan lalu ikut sini. Dia lalu sini, dia lalu sini. So, dia adalah same direction, dia boleh benarkan lalu. So, dia naik kat sini, dia tak boleh patah ke kiri. Sebab apa? Dia opposite direction, dia akan pilih ke kanan. So, dia lalu sini, dia lalu sini, dia lalu sini. So, bila lalu sini, dia tak akan ambil perintang yang kat sini sebab dia nak balik ke sini. Dia nak balik ke sini. So, bila nak balik ke sini, dia akan lalu sini, dia akan lalu sini. Okay, so ini adalah same direction. So, dia berbenah ke arus lalu, dia akan balik, dia balik. And then dia akan pergi ke sini balik. So, apa yang berlaku kalau kita tengok contoh yang tadi, current kedua-duanya akan lalu daripada atas turun ke bawah. Yang first tadi, current daripada atas lalu ke bawah. Yang kedua ni pun walaupun dia lalu ke bawah, tetap lagi current tu lalu daripada atas turun ke bawah. Okey, kedua-duanya melalu ke atas. So, apa yang akan berlaku? Kedua-duanya akan dapat positif cycle pada arah yang sama. Okey, dia dapat pada output tu pada positive cycle sebab dia datang daripada arah yang sama. Okey, kalau ni, so kita tengok next. Okey, sama juga macam ni. So, pattern dia, so saya tunjuk lagi sekali. So, kalau sekiranya dia keluar kat A, dia akan lalu sini. Okey, so dia akan lalu sini. Okey, and then dia lalu pada K. And then dia lalu pada L. Okey, dia akan lalu pada K. Dia pergi pada L. Dia akan lalu pada ni. Dia akan pergi pada M. Pada M, dia tak akan lalu pada D4. Disebabkan D4 tu nak patah balik ke atas. Dia nak balik kepada B. So, maksudnya dia akan pergi kepada D. And then dia akan lalu pada P tadi. Dia akan pergi ke sini. Dia akan patah balik ke sini. Okay. So, itu adalah untuk kalau dia adalah positive cycle. Okay. Kalau untuk negative cycle pula, apa yang berlaku? Okay, negative cycle pula, dia akan keluar ikut belah bawah. Okey, dia akan lalu ikut bahagian bawah. So, kita ambil bahagian bawah. So, dia akan lalu ikut B pula. Dia akan keluar ikut B. Sekejap Okey, dia akan lalu ikut B. So, bila dia keluar ikut B, dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sini. So, dia tak boleh lalu D3 sebab D3 dia adalah opposite direction. Kalau dia naik ke sini, dia tak boleh sebab dia adalah opposite direction. So, dia akan pilih D2. Bila dia lalu pada D2, dia akan bergerak ke sini. Dia tak boleh lalu D1 sebab sama juga, dia opposite direction. So, dia tak boleh nak balik ke A. Okay, so dia akan pilih untuk lalu K. Bila dia lalu K, dia lalu sini, dia lalu sini, dia lalu kat sini, dia lalu kat sini. Okey, dia masih ikut laluan M, dia pergi kepada N, and then sama ada nak ikut D3 ataupun untuk D4. Dua-dua dia boleh lalu, tapi sekarang current nak balik kepada A, so dia takkan choose D3. Okey, so dia akan pergi kepada D4, dia akan pergi kepada J, and then dia akan patah balik kepada A. So, kat sini yang saya masukkan tadi, kedua-duanya pada arah yang sama. Dia akan turun ke bawah. Okay, so kita akan dapat CRO dia lah. So, kita akan dapat value dia. So, kita akan dapat waveform yang sama. So, kita akan dapat waveform macam ni. Sebab kedua-duanya adalah datang daripada arah yang sama. So, kita dapatlah waveform macam ni bentuk dia. Okey, so kita letak kapasitor, sama juga tugas kapasitor. Kapasitor tujuan dia untuk store charge, okey, untuk kita bekalkan semula. So, bila kita tengok macam ni, bila kita guna smoothing kapasitor dalam full wave. So, kita tengok kat sini, kapasitor C is connected parallel to the load R. Okey, so apa yang berlaku? Kat sini kita nampak kalau sekiranya kita gunakan full wave, so kita akan tengok dia punya masa drop dia ni sangat short. Okey, berbanding dengan half wave. Okey, sama juga macam contoh sebelum tadi, bila dia drop turun ke bawah, so dia akan charging, dia akan gunakan kuasa yang datang daripada kapasitor. Bila dia naik atas, dia akan charging. Bila naik, bila circle tu turun ke bawah, bila circle ni nak turun ke bawah, so dia akan menggunakan kapasitor sebagai source untuk dia punya tenaga elektrik. So,
kapasitor tu akan keluarkan cas dia untuk supply kepada load awak, perintang awak ataupun awak punya motor ke ataupun awak punya barang-barang elektrik. Okey. So ini yang berlaku lah. So apa yang berlaku dalam ni? So kalau kita tengok kat sini, dalam kat sini kita nampak dia punya nilai smoothing dia tu sangat steady berbanding dengan half wave. So kalau kita tengok, kalau kita guna sistem smoothing dalam half wave dengan full wave, so kita nampak full wave ni dia lebih steady. Maksudnya kalau kita nampakkan dia punya garis tu dia lebih, kalau saya cakap tadi, kalau dalam full wave kita nampak dia dim sikit, dia akan malap sikit. Tetapi dia tak malap sangat. Tapi cuma kalau berlaku pada full wave rectification, dia punya tu akan nampak sentiasa terang sahaja. Kita tak ada chance untuk nampak dia malap. Sebab apa? Proses dia punya pertukaran dia tu sangat laju. Sebab dia drop tu sangat rendah. Kalau contoh dia kalau tadi, okay, kalau kita guna pada full wave, okey, kalau kita pada full wave, apa yang berlaku, dia akan naik macam ni, warna merah ni. Okey, dia akan drop tadi, dia akan turun macam ni. Dia akan naik, dia akan turun. Okey, so dia akan turun. Okey, sekejap. Okey, so kita nampak dia akan turun macam tu. Sebab proses dia adalah bila half wave kat sini tak ada. Kat sini tak ada berlaku. So dia akan turun sampai sini, and then dia akan naik cas. Dia akan turun lagi sampai sini, baru dia akan naik cas. So kat sini tak ada wave sebab dia adalah half wave. Kalau full wave ni dia lebih singkat. So dia naik lebih singkat. So maksudnya kita nampak nilai voltage dia tu lebih steady, lebih, kita katakan, nampak lebih lurus berbanding dengan full wave rectification dalam bentuk dengan sistem smoothing. Okay, so smoothing ni adalah untuk menyebabkan current kita tu lebih steady ataupun lebih kita nampakkan lebih steady lah, maksudnya dia lebih ada value dia. Okay, alright, so itu sajalah untuk hari ni. Okay, so ini adalah rectification untuk full wave dengan half wave beserta dengan smoothing system. Okay, kalau tak faham boleh direct PM saya. Okay, terima kasih semua.